السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد. Para pendengar yang dirahmati dan dikasihi, sila rujuk pada muka surat 103, jilid keempat, masih lagi ayat 73 hingga 76. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalu tallahi laqad alimtum ma ji'na linufsida fil ardi wa ma kunna sariqin. Qalu fama jazaohu in kuntum kadhibin. Qalu jazaohu man wujida fi rahlihi fahuwa jazaohu kadzalika najzi adh-dhalimin. Fabada'a bi aw'iyatihim qabla wi'a'i akhihi thumma istakhrajaha min wi'a'i akhihi kadzalika kidna li Yusuf ma kana liya'khudha akhahu fi din الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. صدق الله العظيم. Maka saudara saya Yusuf berkata, demi Allah, sungguhnya kamu mengetahui bahawa kami datang tidak untuk membuat kerosakan di negeri ini dan kami bukanlah para pencuri. Mereka berkata, tapi apa balasannya jika kamu betul-betul pendusta? Mereka menjawab, balasannya ialah siapa yang ditemui barang yang hilang dalam karungnya, maka dia sendiri adalah balasannya. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang zalim. Maka mulailah Yusuf meriksa karung-karung mereka sebelum meriksa karung saudaranya sendiri. Kemudian mengeluarkan piala raja itu dari karung saudaranya. Demikianlah kami atur untuk mencapai maksud Yusuf. Tidaklah patut Yusuf menghukum saudaranya menurut undang-undang raja, kecuali Allah mengkehendakinya. Kami tinggikan darjat orang yang kami kehendaki, dan di atas setiap orang yang berpengetahuan itu ada lagi yang maha mengetahui. Ini dalam bahasa Arab kita dapat lihat, disebut dalam tafsir Kasyaf, bila mereka mengatakan qalu tallahi laqad alimtum ma ji'na linufsida fil ard. Ini mereka telah pun beristishhad, maknanya mereka telah menjadikan bukti, kami ini pada kalangan yang baik-baik, kami datang sebelum ini pun tak membawa kerosakan, kamu pun dah tahu tentang latar belakang keluarga kami, jadi terbukti agama kami juga mengajar kami untuk sebanyak 2 kali kami datang kat sini tak pernah ada kerosakan berlaku, kami tak pernah mengganggu sesiapa pun, bahkan unta yang kami naiki pun mulutnya diikat, rawahiluhum maq'umah li'alla tatanawal zar'an atau ta'aman li ahad min ahli suq. Bahkan unta yang kami naiki pun dipastikan mulutnya itu diikat dengan sesuatu, bahawasanya dia tak boleh sebenarnya makan sayur ke, makan tanaman ke, makan gandum ke yang ditemui dalam perjalanan untuk mengambil habuan kami di tempat diraja itu. Jadi ini adalah apa yang disebut oleh abang-abang Nabi Yusuf tak kala mereka telah pun terperangkap. Maka di dalam tuduhan itu, qalu fama jazaohu in kuntum kazibin. Qalu jazaohu man wujida fi rahlihi fahuwa jazaohu kadzalika najzi adh-dhalimin. Maka sekarang mereka pun menjawab, beritahu bahawa siapa yang ada padanya barang yang hilang itu, maka dialah yang akan jadi balasannya. Balasannya adalah siapa yang ditemui barang yang hilang dalam karungnya, maka dia sendiri akan menjadi tebusannya. Demikianlah kami beri balasan kepada orang yang zalim. Kemudian fabada'a bi aw'iyatihim qabla wi'a'i akhi. Di sini Nabi Yusuf AS melakukan sendiri ataupun taftish itu dilakukan oleh pekerja-pekerjanya, pengawal-pengawalnya, penyela-penyelanya. Maka memulakan taftish itu, pemeriksaan itu kepada karung-karung abang supaya linafi tuhmah, supaya di sini dapat mengelakkan timbul prasangka bahawa memang barang itu telah diletakkan dalam karung Bunyamin, adik pada Nabi Yusuf AS. Jadi sampai kepada nampaknya kerja mencari itu bukannya senang untuk meriksa satu-satu. Kalau kita bayangkan pun, umpamanya nak menggeledah kereta bukanlah kerja yang mudah. Kemudian bila dah sampai kepada giliran karung adiknya untuk dibuka, maka sengaja pula Nabi Yusuf ataupun pekerja yang ditugaskan berkata, ma dhunnu hadza akhadha syai'an. Dah penat dah kita tengok ni, dah 10 beg kita cek, 10 karung, 10 kenderaan kita dah cek, tak jumpa pun, takkanlah ada kat sini. Tapi abang-abang ni pula menjawab, mengatakan wallahi la natruku hatta tanzur fi rahlihi. Ini abang-abang dia pula berkata kepada petugas ini ataupun Nabi Yusuf sendiri, tolonglah buka juga, cek juga dalam karungnya, bagi pastikan supaya lega hati kita semua bahawa barang itu memang tidak ada
dengan kami, dan tuduhan yang diberikan kepada kami ini berat sangat. Tiba-tiba bila mereka pun memenuhi permintaan abang-abang itu supaya turut periksa karung Bunyamin, fastakhrajuhu min wi'a'i akhi, sekarang keluar pula dapat ditemui pula benda hilang itu dalam karung adiknya. Lihat, kenapa kalau tanya sini, kalau kita belajar bahasa Arab, kenapa dia sebut dalam ayat ni sumastakhrajaha min wi'a'i akhi? Dalam pendekatan sebelum itu dipanggil sebagai muzakkar, tapi sekarang muannas. Maka kenapa tiba-tiba di sini disebut sebagai muannas? Nampak tak tuan-tuan? Fastakhrajaha maknanya dikeluarkan ha, maka sumastakhrajaha. Jadi ha itu merujuk kepada wi'a ataupun sikaya. Disebut banyak kali sebelum itu secara muzakkar, tiba kat sini disebut muannas kerana dekat sini dia merujuk kepada sikaya. Kata Imam Zamakhsyari, raja'a bi ta'nif ala sikaya atau annatha suwa' li'annahu yudhakkar wa yun'ath, wa la'alla Yusuf kana yusammihi sikaya wa abiduhu suwa'an. Jadi mungkin kat sini Nabi Yusuf alaihissalam memanggil alat itu sebagai sikaya. Jadi sikaya ataupun suwa', mereka manggil sebagai suwa'. Orang yang tahu nilai benda itu manggil sebagai sikaya kerana asal usul alat sukatan itu adalah tempat minumnya diraja. Maka kamu kena tahu asal usul benda ini benda yang mahal, bukan benda yang murah. Maka dengan sebab itu digunakan perkataan ta'nif, kata Al-Imam Zamakhsyari. Sebagaimana contoh kita lah merupakan mungkin golongan ayah ataupun ibu, yang kita membeli sesuatu tu dengan susah payah. Tiba-tiba bila sampai ke peringkat anak-anak kita, dia sudah pandang benda itu biasa, tidak dihargai lagi. Sebagai contoh lah, kita beli sebuah kereta kali pertama, kita pun sayang kereta tu, pakai sampai bila-bila, tak mau jual dia. Tapi tiba generasi anak-anak tengok kereta itu pun mungkin taklah dipandang dengan penuh penghargaan seperti mana kita yang menghargai kereta tu kerana kita mendapatnya dengan susah payah. Maka pengetahuan kita tentu lebih daripada pengetahuan anak-anak dalam konteks kereta ni tadi. Maka demikian juga dalam konteks penceritaan Nabi Yusuf ini, baginda AS nak mengingatkan kepada pesalah yang sekarang ditangkap dalam keadaan bekas minuman itu ada dengan mereka. Jangan mereka pandang benda itu kecil. Kalau kamu pandang benda itu sangat sukatan, maka bagi kamu itu tak ada nilai. Tapi sebenarnya dia minuman diraja. Tentunya raja mengambil benda-benda tertentu daripada benda yang mahal buatannya untuk digunakan. Maka kamu kena faham benda ini harganya mahal. Jadi seolah-olah begitulah ini maksudkan, seperti disebut dalam tafsir Kasyaf. Kazalika kidna li Yusuf. Jadi di sini begitulah ketetapan kami telah pun mengajar kepada saya telah jelaskan kepada tuan-tuan, walaupun perkataan kaidun ini ia merujuk kepada satu penggunaan yang biasanya merujuk pada tipu daya, tetapi yang kita maksudkan, yang dimaksudkan dalam ayat Allah SWT di sini, iaitu kami atur senario untuk Yusuf AS mencapai strateginya untuk memperolehi Bunyamin tinggal bersama dengannya. Jadi strategi inilah yang disukai, diredai oleh Allah SWT. Dalamnya terdapat hikmah, maslahah yang nak dicapai. Jadi kisah ini sekaligus menjadi dalil seperti yang saya terangkan kepada tuan-tuan untuk mencapai satu tujuan disyariatkan dengan sesuatu cara yang zahirnya nampak macam menipu, tetapi tidak sebenarnya, kerana itu dalam trik strategi yang dibenarkan oleh syarak untuk mencapai satu kemaslahatan, kebaikan. Jadi telah saya tunjuk kepada tuan-tuan bentuk-bentuk dalam format yang lain berkaitan dengan hilah ini yang berlaku pada zaman Nabi-Nabi terdahulu, Nabi Ibrahim umpamanya. Begitu juga Nabi Ayub, dan saya ceritakan para sahabat juga, mereka yang cekap menggunakan pendekatan seperti ini untuk keselamatan diri mereka dan juga agama dalam konteks yang dibenarkan. Dan kemudian perkataan illa an yasha Allah. Jadi ini istisna dari satu yang sifatnya umum. Maknanya Yusuf AS tidak akan mengambil Bunyamin menggunakan hukum raja kecuali dengan izin dan kehendak Allah SWT. Yusuf melakukan strategi itu atas izin dan kehendak Allah juga, sehingga strategi itu hukumnya boleh. Sebab itu wa fawqa kulli dhi ilmin alim, dan walaupun abang-abang itu merasakan mereka pandai, tetapi ada lebih pandai daripada mereka, iaitu Nabi Yusuf sendiri. Sini ada huraian dikemukakan oleh para ulama dan kitab-kitab tafsir mereka. Perhatikanlah ras, wa fawqa kulli dhi ilmin alim, menunjukkan bahawa ilmu ni merupakan lautan yang tak bertepi. Jadi setiap yang mempunyai pengetahuan pasti ada yang melebihinya. Jangan anda merasakan bahawa anda menguasai satu benda itu sepenuhnya. Ada orang lebih tinggi penguasaannya daripada anda. Ni kalau yang dimaksudkan adalah ilmu makhluk. Kerana itu Allah menggunakan perkataan zi kat sini. Wa fawqa kulli dhi ilmin. Dhi maknanya ismun min asma'il khamsah, merujuk kepada memiliki. Jadi
ilmu yang tidak berdiri dengan sendiri. Jadi bukan ilmu Allah yang berdiri pada zatnya. Jadi kata zi ni berbeza dan merujuk kepada satu zat dan merujuk kepada satu yang tidak menyatu dengan ilmu. Maknanya manusia lah. Wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Bagi atas manusia yang tahu itu ada yang lebih mengetahuinya tentang perkara tersebut. Ini berbeza daripada ilmu Allah yang bersifat dengan sifat qadim. Tapi ada juga yang memahami maksud alim di sini adalah merujuk kepada Allah SWT. Jadi setiap makhluk dalam erti bahawa setiap memiliki ilmu pengetahuan, pasti ada yang lebih mengetahui daripadanya. Demikianlah seterusnya. Jadi semua yang berilmu, betapapun dalam dan juga luas ilmunya, berakhir kepada Allah SWT juga yang maha mengetahui. Ini ada dua tafsiran berkenaan dengan wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Baik, muslim-muslimat rahmati dan dikasihan. Kemudian datang ayat yang berikutnya, iaitu ayat yang ke-77. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Qalu iyasriq faqad saraka akhun lahu min qabl فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون. Mereka berkata, jika dia mencuri, maka sungguhnya telah pernah mencuri pula saudaranya sebelum itu. Maka Yusuf menyembunyikan kejengkelan itu pada dirinya, tidak menampakkan kepada mereka. Dia berkata dalam hatinya, kamu lebih buruk kedudukanmu, sifat-sifatmu, dan Allah maha mengetahui apa yang kamu terangkan itu. Setelah saudara Yusuf melihat alat sukatan itu diperolehi daripada karung Bunyamin, alangkah terkejutnya mereka. Jadi tadi mereka bercakap bersungguh-sungguh, tak ada, kami ni tak buat ifsad, kami ni bukan sarikun, ceklah, kalau tak percaya ceklah dalam beg Bunyamin, jangan lepaskan dia. Sekarang betul-betul ada dalam beg Bunyamin. Cuba tuan-tuan bayangkan suasana ini, begitu dramatik sekali tuan-tuan kan. Jadi mereka sekarang berkata, jika dia mencuri, maka sungguhnya telah pernah mencuri pula saudaranya sebelum itu. Ini dalam pendekatan yang diambil oleh mereka, iaitu satu usaha untuk menyelamatkan diri, melarikan diri, taharub namanya. Dalam tafsir Nabulusi mengatakan ni usaha untuk taharub, maknanya lari daripada tanggungjawab. Mereka dalam keadaan nak pulang segera, tiba-tiba ditahan, dan kemudian sabit pula kesalahan. Dan sebab timbul dalam diri mereka, itulah dah cakap dah, dia orang ni adik-beradik ni memang tak guna. Seolah begitu maksud yang dikehendaki mereka. Siapa yang tak guna tu? Bunyamin yang kena tangkap sekarang, dan juga Yusuf yang pernah dianiaya oleh mereka sendiri. Mereka mengatakan Yusuf pun pernah mencuri. Berkenaan dengan mencuri yang dimaksudkan kat sini, kalaulah Bunyamin ditangkap mencuri, dulu saudaranya yang telah pun mati itu pun, mereka pernah cerita kepada yang Nabi Yusuf sebelum itu bahawa abang kepada Bunyamin ni ataupun seseorang daripada adik mereka telah pun mati, tidak ditemui, di tempat hilang. Maka mereka membuat perkaitan pula di antara kecurian itu dengan Yusuf AS. Muhammad bin Ishaq meriwayatkan daripada Allah bin Abi Najih dari Mujahid bahawa musibah pertama yang menimpa Yusuf iaitu menerusi makciknya, iaitu anak perempuan Nabi Ishaq yang paling tua, yang memiliki satu bahan tinggalan Nabi Ishaq AS. Jadi ibarat macam apa kita nak kata, macam satu benda yang ditinggalkan oleh, barangkali satu yang bersifat macam rantai ke, macam ada satu apa ini panggil sebagai satu mintaka, satu benda yang milik Nabi-Nabi yang terdahulu. Bahawa Nabi-Nabi ni mereka memiliki satu bukti kenabian yang diwarisi turun-temurun daripada datuknya, daripada Nabi Ibrahim bagi kepada Ishak, bagi kepada Yaqub. Jadi tanda kenabian ini disimpan oleh seorang makcik, iaitu anak perempuan Nabi Ishak yang paling tua. Mereka mewarisinya, siapa yang paling tua dia yang akan menyimpannya. Jadi barang itu ada dalam simpanan makcik itu. Satu hari bila makcik ini nak sangat menjaga Yusuf AS kerana melihat Nabi Yusuf ni rupa parasnya cantik dan dia pun tidak memiliki anak, maka makcik ni sengaja telah pun letakkan barang tinggalan Nabi Ishak itu dalam pakaian Nabi Yusuf. Dan kemudian bila Nabi Yusuf ingin pulang, tiba-tiba dia mengatakan benda itu hilang, siapa mengambilnya? Maka mereka telah membuka, melihat, memeriksa Yusuf AS, mereka jumpa benda itu dalam pakaian Yusuf. Maka seperti yang telah saya terangkan, tradisi undang-undang di sisi mereka, siapa yang mengambil barang milik bukan miliknya, maka dia akan istiqaq, dia akan jadi seolah-olah macam hamba kepada orang yang dicuri barangnya itu. Maka dengan sebab itu Yusuf AS dituduh mencuri, padahal bukan baginda mengambil barang makciknya meletakkan dalam pakaiannya supaya menjadi alasan Yusuf dapat menemaninya dan dapat menjaganya dan dapat tinggal bersama dengannya. Maknanya Nabi Yaqub tak boleh bawa pulang Yusuf selepas itu kerana dakwaan kecurian barang itu dan barang itu ada pada Yusuf AS. Jadi ibarat macam kita umpamanya pada hari ini membawa anak-anak pergi bercuti ke, pergi beraya ke di rumah adik-adik yang lain, mungkin si anak tanpa sengaja mengambil barang milik saudaranya, maka tidak layaklah sepatutnya dituduh dia sebagai pencuri kerana dia budak lagi. Maka itu agaknya yang berlaku, disebut dalam banyak kitab tafsir. Jadi si abang ini bila melihat Bunyamin ditangkap, bahawa barang hilang itu ada dalam karungnya, mereka membuat kaitan cerita lama sekali lagi nak memburukkan Nabi Yusuf AS. Dan ini
ini akan dapat kita lihat bila Nabi Yusuf menjawab, memberi respon tapi tidak jelas respon itu dalam hatinya. Walam yubdiha lahum. Nanti kita akan lihat jelasan para ulama dalam kes ini. Tapi apa yang berlaku selepas daripada perkara tersebut sangat menarik, iaitu mereka sendiri mengiktiraf kebaikan Nabi Yusuf. Inna naraka minal muhsinin. Tadi kata Yusuf mencuri, sekarang orang yang tidak diketahui itulah Yusuf pula disifatkan dengan sifat ihsan. Begitu kontradiknya abang-abang Nabi Yusuf ini. Saya akan jelaskan kepada tuan-tuan apakah sekali lagi karakter atau kualiti ihsan yang daripada baginda yang menyebabkan dia dipanggil bertalu-talu dengan berulang-ulang kali dengan perkataan tersebut, dengan kualiti tersebut, dengan sifat tersebut oleh Allah SWT melalui surah yang mulia ini, dan apakah caranya untuk kita mendapat sifat tersebut supaya dapat kita amalkan. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wa barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.